بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama-sama panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada tengah hari ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian topik Tazkiyatun Nafs, iaitulah kitab perbahasan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana kita pada pada tengah hari ini kita akan masuk pada fasal yang ke 60. Kalau kita lihat fasal daripada kitab asal ini pada halaman 385, 385 faslun, fasal yang baru. Kat Ana tak ada versi terjemahan, jadi Ana pun dah lama tak pakai yang versi terjemahan tu. Jadi kita terjemah secara rawak, secara bebas kan. Kita terjemah secara bebas je sebelum ni. Ala kulli hal, kita dah masih lagi dalam perbahasan topik yang sama, topik tentang golongan yang diuji oleh Allah SWT, fanatik terhadap kubur, orang-orang saleh, kubur wali, kubur nabi dan seumpamanya. Faslun, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wala tahsib ayyuhal mun'amu alaihi bittiba'i siratallahil mustaqim, bittiba'i siratillahil mustaqim, siratu ahli ni'matihi wa rahmatihi wa karamatihi, anna an-nahya an ittikhadhil quburi awthanan wa a'yadan wa ansaban, والنهي عن اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والنذر إليها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرساتها غض من أصحابها ولا تنقيس لهم كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، فأنت والله وليهم ومحبهم وناشر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم، وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح عليه السلام واليهود مع موسى عليه السلام والرافضة مع علي رضي الله عنه. Baik, janganlah engkau menyangka wahai orang yang sudah diberikan nikmat kepadanya untuk mengikuti siratallah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi janganlah orang-orang yang diberikan nikmat ke atasnya untuk mengikuti Islam, untuk mengikuti sunnah, untuk mengikuti jalan para sahabat, yakni siratallahil mustaqim, jalan Allah yang lurus. Siratu ahli ni'matihi wa rahmatihi wa karamatihi, jalan orang yang diberikan nikmatnya, rahmatnya, kemuliaannya. Janganlah menyangka bahawasanya larangan daripada menjadikan kubur sebagai berhala, sebagai tempat perayaan, sebagai ansaban, yakni binaan-binaan yang ditujukan peribadatan, disembah selain Allah. Wan nahyu an ittikhadhiha masajida, dan larangan daripada menjadikan kubur itu sebagai masjid dan membina masjid-masjid di atasnya, dan iqadis suruj alaiha, ni menyalakan lampu-lampu di atasnya, wassafaru ilaiha, dan bermusafir menuju ke kubur, yakni wan nadhru ilaiha, dan bernazar kepadanya, wastilamuha, menyentuhnya, wa taqbiluha, menciumnya, wa ta'firul jibahi fi arasatiha,
dan meletakkan meletakkan pengagungan, ataupun di sini wa ta'firul al-jibah, makna kat sini maknanya iaitulah meletakkan dahi. Ta'fir al-jibah maknanya meletakkan dahi, daripada affara yu'affiru, ta'fir, maknanya letakkan atau mengguling-gulingkan, ta'fir, maknanya berpusing-pusing atas lapangan kubur itu, seperti yang dilakukan oleh puak-puak yang melampaui batas, yakni mereka yang ada yang datang berguling-guling, bersujud, ataupun yang datang meletakkan dahi mereka di atas arasati kubur. Arasat maknanya lapangan kubur. Janganlah kamu menyangka hal-hal tersebut yang dilarang oleh Nabi SAW. Mula-mula Imam Ibn Qayyim kata, wahai orang yang diberikan nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat ni? Orang Islam lah. Orang Islam yang tidak terpengaruh dengan gejala-gejala fanatik terhadap kubur. Orang Islam yang mentauhidkan Allah. Asalnya semua orang Islam mentauhidkan Allah asalnya. Bukan asal orang Islam menyembah kubur. Asal orang Islam tauhid. Asal orang Islam semuanya menyembah Allah. Al-mun'amu alaihi bittiba'i siratillahil mustaqim. Yakni mereka yang diberi nikmat kepadanya untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, orang yang diberi rahmat, orang yang diberi kemuliaan. Jadi janganlah kamu, orang yang dah diberikan nikmat, siapa? Orang Islam, orang ahli tauhid, menyangka larangan Nabi SAW daripada menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan, tempat perayaan, tempat beribadat, tempat berpesta, tempat macam-macam lagi yang dilarang. Larangan seperti membina di atasnya, menjadikan dia sebagai masjid, membina masjid di atasnya, menyalakan lampu di atasnya, bermusafir, bersusah payah untuk bermusafir, untuk pergi ke kubur tu semata-mata, bernazar untuknya, menyentuhnya, menciumnya. Menyentuh tu pasal nak berkat lah. Pasal apa? Pasal i'tiqad orang soleh itu atau Nabi itu, keberkatannya itu berterusan dan membekas, ada bekas. Jadi itulah yang menjadi masalah apabila sebahagian orang Islam yang i'tiqad yang dipercayai mereka itu sebenarnya jauh daripada pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan serta pengikut-pengikut mereka. Jadi menyebabkan mereka menyentuh, mengambil keberkatan daripada kubur tu. I'tiqad, percaya bahawasanya orang soleh tu dia punya keberkatan tu masih berterusan, kan? Jadi dia pun menyangka bila orang soleh punya kubur tu sudah tertanam orang soleh tu, keberkatan masih lagi membekas. Jadi sebab itulah dia pergi sentuh. Itu punca dia. Sedangkan perkara tersebut dinafikan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tak ada, tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan para sahabat apabila Nabi SAW sudah wafat, sahabat pergi sentuh kubur Nabi atau cium kubur Nabi untuk ambil. Sedangkan Nabi adalah manusia yang paling berkat sekali. Dengan ijma', jasad batang tubuh Nabi, jasad tubuh baginda SAW adalah penuh keberkatan. Sama ada masih hidup ataupun meninggal dunia. Jasad Nabi SAW sahaja yang berkat. Tak dikiaskan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tak ada seorang sahabat pun, Ibnu Abbas ke Abdullah bin Mas'ud ke fuqaha di kalangan sahabat yang kiaskan keberkatan pada jasad tubuh Nabi itu beralih kepada sahabat dia. Tidak ada. Kalau ada, sila bawakan dalil. Jawapannya tidak ada. Ini seperti mana yang dinaskan, ditakrirkan oleh Al-Allamah, Al-Syeikh, Al-Muhaddith, Faqih, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah wa waffaqahullah, seorang ulama ahlul hadis di Madinah yang telah mengajar di Masjid Nabawi hampir 50 tahun lebih, dan sudah beliau antara tokoh yang mengkhatamkan Kutubus Sittah, yakni kitab-kitab hadis yang 6 di Masjid Nabawi selama berapa? 50 tahun lebih. Beliau sendiri menyatakan tidak ada mana-mana riwayat yang menyatakan, tidak ada satu pun riwayat yang sahih
hasan atau yang makbul, yang boleh diterima, yang menyatakan para sahabat mengkiaskan keberkatan tubuh badan Nabi SAW atau aliu Nabi atau kesan daripada Nabi SAW tu dikiaskan kepada orang soleh. Tidak ada. Dia kata Abu Bakar ke, Saidina Abu Bakar ke, Saidina Umar ke, sahabat-sahabat pergi nak mentahnik anak mereka dekat Abu Bakar, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar ke, tidak ada. Satu riwayat pun tidak ada. Yang ada riwayat sahabat pergi jumpa Nabi SAW untuk mentahnik anak. Sebab apa? Memang speciality, kesan keberkatan tu memang daripada Nabi SAW saja. Tidak boleh dikiaskan kepada selain Nabi. Wali ke, orang alim ke, orang soleh ke, ulama' tak boleh dikiaskan. Itu yang sahih, yang mu'tamad, berdasarkan hadis dan berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan kita kata apa, berdasarkan ijma' sahabat. Dia jadi ijma' lah. Walaupun lepas pada tu ada ulama' yang berpendapat dikiaskan, tidak dikira lah. Sebab apa? Sebab zaman sahabat tak ada benda tu, kan? Maknanya sahabat Nabi pun tak kiaskan keberkatan tu berpindah kepada selain Nabi, kan? Sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sudah tentulah mereka paling melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sudah tentulah kalau ikut logiknya keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berpindah kepada khulafa' dia. Tapi tidak ada riwayat. Jadi kenapa kita hari ini bertakalluf, memberat-beratkan, kita kata oh ulama' ni ada berkat, ulama' tu ada berkat, air liu ada berkat, air liu ulama' tu ada berkat, kubur ulama' tu ada berkat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Bercanggah dengan pemahaman salaful ummah. Bercanggah dengan pemahaman para sahabat Nabi, pengamalan mereka, yang mana datang kemudian lepas tu barulah adanya keyakinan dikiaskan keberkatan Nabi itu kepada keberkatan orang alim ataupun wali-wali ataupun orang-orang yang selain Nabi. Tak boleh lah. Itu kita kena faham. Sebab apa? Bahaya kalau kita kata berkat tu orang soleh pun ada berkat, nanti itu yang jadi ajaran sesat tu. Cuba tengok Ayah Bin. Ayah Bin sebab apa anak-anak murid dia sanggup cium kaki dia, kan? Air basuhan kaki dia tu dia pun minum. Sebab iktiqad berkat pada Ayah Bin tu. Kaki dia tu ada berkat. Bekas basuhan. Cuba tengok Ayah Bin, kan? Kalau kita tengok Ayah Bin dulu, macam mana dia punya kesesatan dia, kan? Antaranya ni lah iktiqad Ayah Bin ada berkat, kan? Jadi cium air basuhan Ayah Bin. Tiba-tiba ada ustaz kita buat benda yang sama, dia kata minum air liu Tok Syekh dan sebagainya, kita kata oh ni tak apa, Ayah Bin sesat tapi ni tak apa. Sama je lah. Dari sudut kesesatan tu sama je lah. Maknanya menganggap bahawasanya keberkatan yang khusus pada Nabi SAW itu boleh berpindah ataupun dikiaskan kepada selain Nabi. Tak boleh lah. Walaupun dia alim macam mana sekalipun, kita tak boleh kiaskan. Sebab apa? Sebab orang yang paling alim lepas Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali, tidak ada satu pun riwayat yang sahih atau hasan, even riwayat yang dhaif sekalipun, yang menyatakan para sahabat yang lain pergi mengambil keberkatan air liu Abu Bakar ke, air liu Umar ke, ataupun peluh Abu Bakar ke, peluh Umar ke. Tidak. Yang ada hanya Nabi SAW sahaja. Sebab itu kita tak boleh kias. Sama juga kalau orang yang kiaskan kata kubur, kan? Baik, kubur Nabi SAW ada keberkatan. Tapi adakah diperintahkan untuk kita pergi sentuh-sentuh? Tak ada. Sebab kubur Nabi sekarang ini sudah dia ada pemisah. Ada berapa layer. Kubur yang maknanya yang kita tengok tu hanya daripada bilik. Maknanya kita nampak hanya apa dia orang panggil apa? Hanya tembok. Dan tak ada siapa pun nampak kubur tu. Jadi dan tidak ada satu riwayat juga menyatakan para sahabat lepas Nabi wafat mereka bertabaruk dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bahkan ada riwayat yang melarang. Kita dah lihat Ibnu Qayyim kemukakan riwayat-riwayat tersebut. Jadi tak boleh. Tak boleh, kan? Kita tak boleh kata berkat tu berpindah. Tak. Berkat orang soleh, berkat orang alim pada ilmu dia. Itu confirm. Pada nasihat dia.
Tetapi bukan pada batang tubuh dia, pada bukan jasad dia. Sebab kita tak boleh kiaskan Nabi dengan orang lain. Tak boleh. Itu speciality Nabi. Kalau engkau kiaskan Nabi SAW dengan orang lain, apa speciality lagi yang tinggal pada Nabi? Kalau ayah pun kau boleh cium dia punya basuhan kaki, air basuhan kaki, jadi apa? Sama je lah, tak boleh lah. Maknanya bukan kata ayah pin saja, siapa-siapa saja selain Nabi. Tak boleh. Kan wali tu hebat macam mana pun, tapi dia tak boleh nak melangkaui kewalian Saidina Abu Bakar. Dia tak boleh melampaui kewalian Saidina Umar. Dia tak boleh melampaui kewalian Uthman, Saidina Uthman. Itu kita kena faham. Baik. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, jangan kamu menyangka, wahai orang yang Islam, orang yang ahli tauhid, orang yang diberi nikmat untuk ikut jalan yang lurus, perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW yang disebutkan tadi, membina di atas kubur, membuat binaan, membuat masjid di atasnya, menyalakan lampu di atasnya, bersafar, bermusafir pergi ke kubur tu untuk ambil berkat, bernazar, menyentuh, cium, dan ta'firul jibah fi arsatiha, berguling-guling kan di atas lapangan kubur tu, ataupun meletakkan dahi di atas lapangan kubur, sujud ke apa ke, termasuklah ghaddun min ashabiha. Jangan menyangka itu adalah bentuk kamu berpaling daripada ashabnya, berpaling daripada pemilik kubur tu. Wala tanqisun lahum, dan bukanlah itu bentuk kita meremehkan ataupun merendahkan kedudukan wali-wali ataupun nabi dan orang-orang soleh itu, bukan. Kama yahsibuhu ahlul isyraq wad dhalal, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang buat syirik, ahlul isyraq wad dhalal, dan orang-orang yang sesat. Orang yang buat syirik dan orang sesat, dia pun sangka kalau kita tak pergi buat macam tu, kita tak hormat wali. Ni Ibn Qayyim bantah. Jadi jangan kita sangka bila kita buat benda-benda yang dilarang tu, itu maksudnya kita hormat wali. Tak. Bila kita tinggalkan perbuatan yang Nabi SAW larang, itulah sebenarnya perbuatan kita menghormati dan memuliakan wali-wali, memuliakan Nabi. Bal dzalika min ikramihim, bahkan perbuatan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan ditegah oleh Nabi SAW, dilarang dan ditegah oleh syarak. Kita pergi, kita bagi salam dekat ahli kubur, kita doakan sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni panjang lebar, kan? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kita minta afiah. Dan kita doakan keampunan dan juga kerahmatan kepada ahli kubur. Habis. Settle. Dan kita ingat kematian. Kita akan pergi menyusul mereka juga kemudian nanti. Itu adalah bentuk penghormatan kita yang Nabi ajar, yang sunnah ajar, Nabi SAW ajarkan. Bukan dengan pergi menyentuh, cium ke, usap-usap ke, tak perlu pun. Setengah orang kan pergi pegang, tak perlu usap pun. Tak ada tak ada hukum, maknanya yang disyariatkan kita mengusap batu nisan ke apa, kepuk apa, kubur tu sendiri ke, tak ada, atau cium ke, tak ada. Tak perlu. Sayang dan cinta kita macam mana ditunjukkan dengan kita mendoakan. Doa. Duduk depan kubur tu, angkat tangan doa, tak ada masalah. Kalau tak mau angkat tangan doa pun tak ada masalah. Doakan dan ambil iktibar. Simple. Sunnah pengamalan dia sangat simple. Tapi bila kita buat benda-benda baharu ni, tokok tambah, itu jadi takalluf, jadi berat-berat, jadi susah. Dan kama yahsu kata bal zalika min ikramihi wa ta'zimihi, bahkan perbuatan kita ikut sunnah itulah yang menunjukkan pemuliaan kita dan penghormatan kita, pengagungan kita, ihtiramihim, penghormatan kita kepada ahli kubur, wali ke, orang nabi ke, orang soleh ke, wa mutaba'atihim fima yuhibbuna, dan itulah bukti kita ikut mereka, apa yang berdasarkan apa yang mereka cintai, kan, fima yuhibbunahu, apa yang seperti mana apa yang mereka cintainya, wa tajannubu ma yakrahunahu, dan kita menjauhi apa yang mereka bencikannya. Nabi, jadi buat apa kita pergi tu
Kita kalau doa menghadaplah ke kiblat. Orang pergi umrah kan. Kadang-kadang ada tu yang itu hati-hati kalau kita pergi umrah, pergi haji, pergi umrah, pastikan kita pilih travel yang mana mutawif ataupun pengendalinya itu adalah orang yang berilmu. Orang yang kita katakan mereka amanah dalam penyampaian ilmu. Pastikan kita pilih apa? Travel yang senang cerita ikut sunnah lah. Travel yang mana mutawifnya itu adalah orang yang dikenali dengan ikutannya terhadap sunnah Nabi SAW. Mereka di kalangan bukanlah yang di kalangan mereka yang khurafat ke, yang sibuk dengan benda-benda yang tak tentu arah ke, yang tiada sandarannya, yang pelik-pelik kan, yang bersuruh buat pelik-pelik tu bahaya tak? Banyak. Jadi pilihlah travel yang kita kata dikendalikan dari sudut dari sudut konten dia, dari sudut kita kata, sebab ni tujuan kita pergi umrah tu kita nak amalan kita diterima oleh Allah. Syarat penerimaan amalan mestilah apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Mesti ikhlas kerana Allah dan juga mesti mutabaah ikut sunnah. Jadi kalau kita pilih travel pergi berumrah tu mutawif pun kita pun tengok pelik, kita pun tak kenal dia, main bawa hadis palsu, bawa cerita-cerita karut, itu bahaya. Banyak jadi pergi pula menyusahkan buat umrah 3 4 kali 7 8 kali kan. Jadi sebab tak dididik lah, tak dibimbing dengan benar. Jadi bersyukur kalau kita ni bertemu petunjuk melalui travel umrah yang dikenal pasti kan, dan dikenali kan, ustaz-ustaz dia, mutawif dia, orang-orang yang belajar, orang-orang yang kita kata di kalangan penuntut ilmu, di kalangan ahli ilmu yang ma'ruf. Kan. Jadi kalau kita ada sahabat-sahabat kita yang promote travel untuk umrah dan haji ataupun umrah yang mana pembimbingnya, kita first time nak pergi, pembimbingnya itu adalah di kalangan mereka yang kita tahu ikutan mereka terhadap sunnah, ikutan mereka pada tauhid, mereka yang benar-benar bukan scammer kan, bukan orang yang menipu kan, bukan orang scammer ni bukan duit saja kan, scammer agama pun bahaya. Tak tahu main mana kan, tak tahu celah mana datang, dia buat cerita ini, buat cerita itu banyak juga. Wal'iyadzubillah, kita hati-hati. Jadi itu kita kata apa yang kita ikut sunnah itu kan, itu sebenarnya tanda kita menghormati wali-wali, tanda kita menghormati para nabi dan rasul yang kita cintai kan, dan kita menjauhi apa yang mereka bencikan. Kan? Jadi kalau kita pergi ziarah Masjid Nabi SAW kan, ziarah yang sunnahnya adalah kita datang macam yang diajarkan oleh mutawif yang benar, yang ikut sunnah kan. Datang ke Madinah, pertama sekali niat kita tu datang untuk menziarahi Masjid Nabi dulu. Itu asal. Dan datang pastikan kita masuk ke dalam masjid dengan membaca doa-doa yang disunnahkan untuk kita membaca, dan solat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu dulu. Bukan main-main Madinah tu dia terus pergi kubur. Itu mukhalafah sunnah. Mukhalafah sunnah maknanya berlawanan dengan sunnah. Sebab kita diperintahkan oleh Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak diperintahkan untuk bersusah payah, untuk bersungguh-sungguh melakukan permusafiran melainkan ke 3 masjid. Nabi kata 3 masjid. Nabi tak kata 2 masjid, 1 kubur. Nabi tak kata 1 kubur. Nabi kata masjid. Bila masjid, hukum masjid lah jadi. Bukan kita pergi dengan niat kubur. Ini kena perbetulkan. Kerana ramai orang yang dia salah faham. Dia kata niat nak pergi ziarah kubur saja. Salah. Niat pergi ziarah masjid Nabi. Betul kan? Lepas dah solat tahiyatul masjid, barulah pergi ke ziarah kubur Nabi SAW. Pastikan pembimbing mutawif atau yang kita ni tu adalah orang yang benar. Kalau orang yang tak betul, tak betul lah dia tunjuk kat kita. Kan? Ada setengah tu dia datang, mana kubur? Mana kubur? Mana kubur? Dia tu tanya kubur. Itu tak betul. Itu mukhalafah sunnah, itu berlawanan dengan sunnah. Yang sunnahnya cari masjid dululah.
Masuk masjid dulu, solat tahiyatul masjid, jangan tergesa-gesa. Kan? Jangan tergesa-gesa. Solat tahiyatul masjid. Kerana yang diperintahkan oleh Nabi SAW datang ziarah masjid. Kan? Maknanya menghormati masjid dulu. Masjid itu rumah Allah. Kan? Asal kau jadi terbalik pula, kau pergi kubur dulu baru solat. Kadang-kadang tu ada yang pergi kubur dulu, lepas tu dia tak pergi solat, tak solat tahiyatul masjid. Rugi dah. Kan? Rugi dah kat situ. Jadi kalau ada iktikad apa benda semua yang karut tu semua, minta dekat Nabi ke apa semua, tu wal'iyadu billah. Batal lah pahala amalan dia. Umrah dia pun terbatal. Siapa buat benda yang boleh membatalkan amalan. Seperti contohnya meminta kepada Nabi SAW. Tak betul lah. Kan? Ni ada jemaah umrah tu kan kadang-kadang duk berdoa menghadap kat kubah hijau tu. Tak betul. Menghadap kiblat. Bukan menghadap kat kubah hijau tu. Atas alasan apa pun, alasan tawassul ke apa pun, dia sama saja. Tak boleh. Sebab yang diperintahkan kita untuk berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap ke kubur. Kan? Bukan menghadap ke kubur. Tu masalahnya bila ada iktikad kata kubur kan. Kubur tu pusat keberkatan. Jadi akhir sekali dia alihkan kiblat tu jadi ke kubur. Jadi itu dah salah satu bentuk penyelewengan. Tak betul lah. Kan? Selalu kalau bukan 1, 2, 3 kali kan, kita duduk Madinah dulu lebih 6 tahun, kita tahulah. Kita duduk pergi masjid Nabi tu berapa banyak dah orang kita tegur kan. Selalunya jemaah daripada Pakistan, India, Indonesia, Malaysia pun ada juga tapi alhamdulillah lah ada ramai juga yang dah sedar lah, dia tak buat lah benda betul. Pasal apa? Pasal ada pembimbing yang betul. Masalah kalau pembimbing yang tak betul, dia pergi ajar lagi benda tu, doa pula ramai-ramai kan, doa menghadap kat kubah masjid Nabi tu, pada kubah hijau atas kubur tu. Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi menghadap dekat kiblat, itu kiblat kita, doa ibadat. Bukan doa kita ni kita menghadap kat Nabi pula. Tak, doa minta dekat Allah terus. Kan? Nabi SAW memperintah, idza sa'alta fas'alillah. Bila minta kat Allah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Jadi itu. Dan kalau kita doa dalam masjid Nabi tu kat mana-mana tempat saja pun mustajab, insya-Allah. Kan? Tidak ada tempat yang khusus. Raudah pun tidak, kalau kata raudah tu pun tidak ada dalil yang khusus yang kata memang mustajab kat situ saja. Tak, sebenarnya kawasan masjid tu. Katakan tak boleh masuk raudah kan. Nak buat macam mana? Dah ramai orang. Doa je lah kat mana-mana. Dan tak ada juga dalil yang menunjukkan dekat dengan kubur tu, lagi dekat dengan kubur Nabi lagi mustajab. Itu pun tidak ada dalil. Tidak ada dalil daripada Nabi SAW yang menyatakan, atau daripada para sahabat, dekat dengan kubur tu lagi mustajab. Tak ada. Dia macam tu, bukan macam tu. Dia kena perbetulkan. Ini orang pergi umrah apa semua ni, kadang-kadang kita risau juga. Dia dapat pembimbing yang sesat, sesatlah dia. Jadi hati-hati kan, pilihlah mutawif, travel agency yang apa kita kata, yang dia punya penasihat tu adalah orang yang berilmu lah, orang yang berpengalaman kan. Sebaiknya cari orang-orang yang memang dah lama duduk Madinah. Macam contoh siapa? Inilah alumni mengaji Madinah. Itu yang lebih baik. Kan? Contoh macam apa? Dr. Abdul Basit kan. Tu ramai lagi lah, kalau kita nak sebut ramai lah asatizah yang daripada Madinah. Orang tanya anak tak buat travel lah. Maknanya tak buat travel, tapi kita galakkan untuk pilih. Memang kena lah. Bukan kita nak elakkan kena scam saja. Scam duit saja, ni scam agama kita. Tak pergi main datang pelik-pelik kan. Dia pergi suruh minta istighfar dekat kubur Nabi. Tak kenanya. Kita pun ustaz suruh, ustaz tu takkan dia tak betul ikut. Takkan lebay menipu. Dia pun buat lah. Ini bahaya. Kita bagi tahu siap-siap. Jadi wa mutaba'atin fi ma yuhibbu wa tajannubu ma yakrahunahu. Kita telah menjauhi apa yang mereka benci kan. Fa anta wallahu waliyuhum wa muhibbuhum. Dan engkau sebenarnya adalah demi Allah adalah wali mereka dan pencinta mereka. Kita yang tak buat benda-benda khurafat, benda-benda syirik, benda-benda yang bid'ah dekat kubur nabi-nabi atau kubur wali-wali, itulah kitalah sebenarnya wali bagi para nabi, wali bagi wali-wali tersebut. Kita orang yang cintai mereka.
wa nasiru tariqatihim, dan kitalah pembantu jalan mereka, wa sunnatihim, dan sunnah mereka, sunnah para nabi, wa ala hadihim wa minhajihim, dan kita berada di atas petunjuk mereka dan minhaj, ini metodologi manhaj mereka. Wa haula'il musyrikun a'san nasi lahum, sedangkan mereka itu orang-orang yang buat syirik, orang yang paling bermaksiat kepada wali-wali, kepada nabi. Wa ab'aduhum, dan paling jauh, min hadihim wa mutaba'atihim, daripada petunjuk mereka dan ikutan terhadap mereka. Kan nasara ma'al masih alaihi salam, seperti orang Nasrani dengan Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Wal yahud ma'a Musa alaihi salam, Yahudi bersama dengan Nabi Musa. Dia dakwa dia dekat dengan Nabi Isa tapi dia paling jauh. Itu Nasrani. Dia dakwa cinta Nabi Isa tapi dia paling jauh daripada sunnah Nabi Isa. Nabi Isa tak suruh pun sembah dia pergi sembah Nabi Isa. Yahudi, dia kata dia lah paling ikut Nabi Musa, dia paling cinta Nabi Musa, tapi dia paling tak ikut sunnah Nabi Musa. Sama juga. Rafidah, Syiah. Syiah Rafidah, Imamiyah, mereka mendakwa mereka cinta Ali, cinta Sayyidina Ali, tapi mereka yang paling jauh daripada sunnah dan tata cara agama yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi itulah kan kita kata kullun yad'i wasalan bi Laila wa Laila la tuqirruhum bidzaka. Semua orang mengaku dia ada hubungan dengan Laila, kata pepatah Arab kan. Syair Arab, semua orang mendakwa dia ada hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak pernah mengakui perhubungan tersebut kan. Jadi semua orang mendakwa dia cinta Nabi, cinta wali, cinta Nabi Isa, cinta Nabi Musa. Yahudi mengaku dia cinta Nabi Musa, Isa Nasrani, Kristian dakwa mereka cinta Nabi Isa, Syiah Rafidah dakwa mereka cinta Ali. Orang ni dia cinta Nabi, semua dakwa. Tapi akhir sekali di akhirat nanti penentu dia, mereka akan berlepas diri. Nabi-nabi, wali-wali itu takkan bersetuju dengan mereka. Itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Fa ahlul haqqi aula bi ahlil haqq min ahlil batil. Orang yang berada di atas kebenaran itu lebih utama untuk untuk menjadi pengikut bagi ahli kebenaran. Dan sama juga orang yang paling ikut kebenaran, dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi pengikut dan juga menjadi orang yang kesetiaannya bersama dengan ahlul haq, ahli kebenaran, berbanding dengan ahli batil. Jadi kita kata orang yang ikut sunnah Nabi itulah orang yang paling layak untuk dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali orang-orang beriman kan, bukan orang yang buat syirik, bukan orang yang buat kebatilan, bukan orang yang buat bid'ah, bukan orang yang buat maksiat dan sebagainya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Taubah ayat 71, orang beriman lelaki dan orang beriman wanita, sebahagian mereka adalah wali-wali, adalah pembantu, penolong sesama mereka. Awliya'u ba'din. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan, sebahagian di kalangan mereka itu adalah pembantu kepada sebahagian yang lain. Fa'lam anna al-quluba idza ishtaghalat bil bid'i a'radat 'anis sunan. Fatajidu akthara ha'ula'il 'akifina 'ala al-quburi mu'ridina 'an tariqati man fiha wa hadihi wa sunnatihi mustaghilina biqabrihi amma amara bihi wa da'a ilaih. Maka ketahuilah bahawasanya hati-hati yang sudah disibukkan dengan bid'ah akan berpaling daripada sunnah-sunnah. Maka engkau dapati ramai di kalangan mereka itu yang berdiri di atas kubur, berpaling daripada jalan orang yang ada di dalam kubur itu. Kalau orang itu soleh, orang itu nabi, maka mereka berpaling daripada petunjuknya, daripada sunnahnya. Mustaghilina biqabrihi amma amara bihi wa da'a ilaih. Mereka menyibukkan diri dengan di kuburnya itu daripada apa yang diperintahkan kepada mereka dan diseru oleh wali atau nabi itu. Wa ta'zimul anbiya'i was salihin wa mahabbatuhum innama huwa bittiba'i ma da'u ilaihi min al-ilmi an-nafi' wal 'amali salih wa iktifa'i atharihim wa suluki tariqatihim duna ibadati quburihim wal 'uqufi 'alaiha wa ittikhadhuha a'yadan. Menghormati, mengagungkan nabi, para nabi dan orang-orang soleh itu, dan kecintaan kepada mereka hanya saja dengan ittiba', dengan mengikuti apa yang mereka serukan kepadanya, berupa ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh,
mengikuti athar mereka, kesan-kesan peninggalan, maknanya dari sudut ilmu lah. Iktifat atharihim maknanya mencontohi mereka dari sudut peninggalan mereka. Peninggalan apa? Nabi ada tinggal janggut dia ke? Tak, Nabi tak tinggal janggut dia. Nabi tinggal serban dia ke? Tak, Nabi tak tinggal serban dia. Nabi ada tinggal pakaian dia ke? Tak, semuanya kata para sahabat Nabi tu belah, musnah. Kan? Nabi tinggalkan kita apa? Taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu takkan sesat selama-lamanya. Apa? Sunnahku, kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Tu je Nabi tinggal. Kan? Sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nilai dia juga tak diwariskan. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Jelas kan hadis tu? Jadi nilai dinar dan dirham pun tak diwarisi. Janggut ke, jubah ke, pedang ke, semua tu nilai, ada nilai. Dinar dan dirham dari orang nak buat bisnes, orang nak jual. Jadi Nabi tak wariskan benda tu. Itu dalil dia, fiqh dia, pemahaman dia. Nabi dah bagi tahu kot sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, Ahmad, Tirmizi dan selainnya. Kan? Maknanya Nabi tak wariskan dinar dan dirham, tak ada nilai. Nilai dinar dan dirham tu termasuk Nabi tak pernah wariskan harta benda. Tapi Nabi wariskan ilmu. Ilmu apa? Quran dan sunnah lah. Itulah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi apa kita kalut nak cari apa ni janggut Nabi ke betul ke ni? Tu bergaduh. Betul ke janggut Nabi? Tak, semua tu tak sahih. Semua tu tak sahih. Replika sahaja. Replika lepas tu depa nak berniaga, nak jual, depa dakwa lah. Kan? Rubah Nabi, serban Nabi. Kat Madinah tu, di Madinah ada muzium muzium di stesen kereta api dibina pada zaman Turki Uthmaniyah. Ada satu muzium di Madinah. Tak ada dah kesan-kesan kat peninggalan Nabi tu memang tak ditemui dekat dalam muzium tu di Madinah. Yang ada hanya busur panah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Hak Nabi punya barang tak ada. Tu kat Madinah tu. Kan? Tiba-tiba ada dekat Turki, ada kat ini, ada itu. Itu semua tu kebanyakannya adalah apa? Replika yang dibuat. Ini didakwa, orang ni boleh dakwa orang tu, tak ada pembuktian dari sudut kebenaran. Jadi tak lihat. Maknanya yang confirm sahihnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Jami' At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Kubra, Musnad Imam Ahmad, kan? Muwatta' Imam Malik, tu. Hadis-hadis tu. Kitab-kitab hadis yang datang dengan riwayat yang sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tu confirm Nabi tinggalkan. Pergi belajar tu, pergi cari yang tu. Hafal, belajar, faham, hadam. Bukan pergi cari benda-benda yang tak tahu betul ke tak. Orang ni kata betul, orang ni kata. Lepas tu buat CJ palsu, kan. Tu kantoi, lepas tu marah orang yang kantoi kan. Itu semua temberang. Dia hati-hatilah akhir zaman ni macam tu lah. Macam-macam dakwa, Nabi punya lah, inilah, itulah. Tapi semua tu temberang saja. Semua tu hanya kepentingan dunia. Wallahul musta'an. Walaupun macam mana sekalipun niat baik, tapi tak boleh menghalalkan cara lah dan matlamat. Baik. Wasuluki tariqatihim, dan kita kenalah apa? Ikut jalan mereka. Bukannya dengan duna ibadati kuburin. Bukan dengan kita beribadat dekat kubur mereka. Pergi minta dekat kubur mereka pula. Wal uquf 'alaiha, berdiri atas tu berukuf, duduk. Wattikhadhuha a'yadan, menjadikan perayaan, menjadikan kubur tu sebagai tempat perayaan, tempat ulang-ulang alik untuk diadakan pesta ataupun untuk diadakan kemah dan sebagainya, untuk bergendang ke apa ke, atau untuk bernasyid ke kat situ, ataupun untuk beribadat ke, doa dan sebagainya. Tak diperintahkan. Fa inna man iqtafa atharahum kana mutasabbiban ila takthiri ujurihim bittiba'ihi lahum wa da'watihi an-nasi ila ittiba'ihim, fa idza a'rada amma du'u ilayhi washtaghala bididdihi harama nafsahu wa haramahum dhalika al-ajra, fa ayyu ta'zim lahum wa ihtiram fi hadha. Kerana barang siapa yang ikut
menelusuri kesan peninggalan mereka, yakni orang-orang soleh, Nabi, yakni yang sahih, ilmu yang bermanfaat lah, maka dia menjadi sebab, dia menjadi sebab untuk memperbanyakkan ganjaran-ganjaran mereka dengan mengikuti mereka dan mengajak manusia kepada mengikuti mereka. Tetapi apabila dia berpaling daripada apa yang diserukan kepadanya oleh Nabi dan wali-wali itu, washtaghala bididdihi, dan dia menyebutkan dengan lawan pula, lawan dengan apa yang mereka suruh. Nabi tak suruh buat itu, dia lawan. Dia buat benda yang bertentangan dengan apa yang Nabi perintah. Harama nafsahu, maka dia telah mengharamkan pada dirinya sendiri, wa haramahum dzalikal ajra, dan dia juga mengharamkan untuk mereka, Nabi dan wali-wali itu, ganjaran, ikutan. Fa ayyu ta'zim lahum ihtirami fi hadha. Jadi di mana satu pengagungan atau penghormatan dalam hal ini? Mana satu yang menghormati Nabi dan Rasul? Sudah tentu orang yang ikut sunnah Nabi, itulah yang menghormati Nabi. Kan? Sebab bila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut sunnah dia, kita amalkan sunnah dia yang sahih, kan? Kita ajar pula orang sunnah Nabi, kita dah menambahkan pahala kepada Nabi. Kan? Kita menambahkan pahala kepada Nabi sebab kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ajar pula, kita sebarkan sunnah. Sama juga sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi, yang diikuti pula oleh orang-orang soleh, wali-wali dan sebagainya. Bila kita ajak masyarakat untuk ikut amalan Nabi SAW yang dipraktikkan oleh wali-wali, yang diamalkan oleh orang-orang beriman, wali-wali Allah, maka orang beriman dan wali-wali Allah juga akan dapat pahala. Tapi kalau kita buat benda yang bertentangan dengan ajaran mereka, kita tak dapat apa, bahkan kita dapat dosa, mengharamkan diri kita dan haramkan diri daripada mereka, orang-orang soleh itu mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, kan? Jadi itu kita kata logiknya tak orang yang mana satu yang dapat pahala, yang ikut ajaran dia lah Nabi, kan? Sebab kita menambahkan lagi pahala atas ikutan tu. Sebab Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah fala yanqusu minha syai'a, atau kama qala. Barang siapa yang menunjukkan satu contoh teladan yang baik, sunnah yang menghidupkan sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, falahu ajruha, maka baginya ganjarannya, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan ganjaran orang yang pahala orang yang ikut dia pun akan dia dapat sampai hari kiamat. Bayangkan betapa banyaknya pahala, ganjaran pahala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyaknya pahala para sahabat Nabi yang menyebarkan Islam di seluruh dunia. Ulama-ulama Islam berapa banyak. Itulah sebenarnya, bukannya kita pergi buat benda-benda yang mereka larang, kan? Jadi kita buat benda-benda yang mereka larang, kita dah haramkan diri kita dapat pahala, dan kita haramkan juga mereka dapat pahala. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi mana satu kita nak buat? Nak buat benda pelik-pelik tu ke? Ataupun kita nak ikut apa yang sahih yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta ulama-ulama wali-wali Allah yang benar, yang tunjukkan kepada kita praktik amalan agama itu. Wa inna mashtaghala katsirun minan nas bi anwa'in min al-ibadati al-mubtada'ah allati yakrahuha Allah wa rasuluhu li'iradihim 'anil mashru'i aw ba'dihi aw in qamu bi surati dhahirah faqad hajaru haqiqatahu al-maqsudah minhu wa illa faman aqbala 'ala as-salawati al-khams bi wajhihi wa qalbihi 'arifan bima ishtamala 'alayhi min al-kalimi at-tayyib wal 'amali as-salih muhtamman biha kull al-ihtimam aghnathu 'ani asy-syirki wa kullu man qassara fiha aw fi ba'diha tajidu fihi min asy-syirki bihasbi dhalik. Subhanallah, ini kaedah penting. Sesiapa, hanya sesungguhnya ramai di kalangan manusia menyibukkan diri dengan beraneka ragam jenis ibadat-ibadat yang mubtada'ah, ibadat-ibadat yang direka cipta, yang bid'ah, yang dibencinya oleh Allah dan Rasulnya. Yang amalan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Puncanya kerana apa? Kerana mereka berpaling daripada apa yang disyariatkan atau sebahagian yang disyariatkan. Walaupun mereka menegakkan pada zahirnya, pada gambaran zahirnya, mereka macam berdoa, kan? Nampak macam berdoa, nampak bagus, kan? Nampak macam menghormati, tapi sebaliknya faqad hajaru haqiqatahu al-maqsudah minhu. Mereka telah meninggalkan hakikat ibadat
yang dimaksudkan daripadanya. Kan? Beza kan? Orang yang pergi minta dekat wali, kubur wali, orang pergi kubur, orang yang pergi doakan untuk wali, nampak zahir macam sama. Dua-dua pergi angkat tangan. Tapi satu ni dia doakan untuk wali, doakan untuk orang soleh, doa untuk ahli kubur. Satu lagi zahirnya angkat tangan juga, tapi ya wali Allah, ya nabi Allah, ya wali Allah. Dia minta dekat wali. Nampak zahir macam sama dua-dua, tapi berbeza. Kan? Kerana berpaling daripada perkara yang disyariatkan. Wa illa, kalau tidak, barang siapa yang menghadapkan dirinya untuk melaksanakan solat 5 waktu dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya dan hatinya, mengetahui apa yang telah dipenuhi atau apa yang meliputi ke atasnya al-kalimut thayyib, ini zikir-zikir yang dibaca dalam solat, wal amali soleh, dan amalan soleh yang dilakukan dalam solat, lepas solat, sebelum solat, semualah zikir-zikir, doa sebelum nak pergi masjid, nak masuk masjid, keluar masjid ada doa. Dia amalkan semua yang disyariatkan, yang disunnahkan. Dia faham pula arifan bimashtamalat alaihi minal kalimit tayyib wal amali salih. Dia faham apa yang diucapkan kalimah-kalimah tayyibah. Kalimah-kalimah tayyib ni maknanya zikir-zikir yang dibaca dalam solat, di luar solat, yang sahih, amalan-amalan salih. Muhtamman biha kullal ihtimam. Kalau dia fokus, dia memberikan penekanan dan fokus pada zikir-zikir yang sahih. Solat fardu, kan? Kewajipan, puasa Ramadan dan sebagainya, dia cukup yang tu saja. Aghnathu 'ani syirik. Cukup untuk dia daripada syirik. Tak perlu dia buat syirik. Tak perlu nak minta perantara wali ke, nak minta ini ke, tawassul dengan wali ke, nak tawassul dengan orang soleh ke, tak perlu. Kalau dia faham betul-betul. Masalahnya, inilah punca dia tak faham. Ataupun ada kekurangan. Wa kullu man qassara fiha aw fi ba'daha tajidu fihi min asy-syirki bihasbi dhalika. Setiap orang yang ada kekurangan padanya, kekurangan dalam amalan soleh, kekurangan dalam amalan yang salih dan amalan yang sahih, amalan yang aswabuha wa akhlasuha, kata faman kana apa dia ayat last surah Al-Kahfi tu, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Amalan soleh tu apa? Amalan yang akhlasuha wa aswabuha, yang ada, yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Paling tepat ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, habis. Kan, tak ikut syariat yang Nabi SAW tunjukkan, tak boleh. Maknanya tak diterima oleh Allah. Mesti kena ikut syariat. Ikut syariat. Baik. Jadi barang siapa yang berkurang-kurangan, qassara fiha, dia berkurang-kurangan dalam ikutan dia, dalam amalan, atau sebahagiannya, maka engkau dapati dia akan terjebak dalam kesyirikan berdasarkan sejauh mana kekurangan dia. Makin orang tu jauh daripada sunnah, makin dia akan terjebak pada bid'ah. Makin orang tu jauh dari tauhid, makin dia akan terjebak dengan syirik. Itu je. Itu je. Kalau dia tak mengaji Quran, dia tak faham Quran, dia akan terjebaklah dalam benda-benda yang syirik. Dia akan terjebaklah. Dia orang yang paling cepat untuk terpengaruh, terjebak dengan kesyirikan, terjebak dengan bid'ah, terjebak dengan maksiat. Kalau dia tak sibukkan diri dia dengan Al-Quran, As-Sunnah, ilmu yang sahih. Itu je. Itu maksud perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dah kalau dia duduk saja, ngaji tak, baca Quran tak, bulan puasa pula kan, tak. Jadi dia buat apa? Dia sama ada dia buat benda yang sia-sia atau buat benda maksiat. Tetapi selalunya bila orang tak disibukkan dengan ketaatan, dia akan disibukkan dengan kebatilan. Itu selalunya. Dia tak boleh. Sebab itu datang perkataan daripada ulama salaf, sebagaimana diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq, tidur orang puasa itu ibadat jika selamat dia daripada ribah dan mengumpat. Selagi mana dia tak ribah dan mengumpat, maknanya kalau dia tidur ketika puasa tu, dia dikira ibadat. Tapi kalau dia mula buat maksiat dan sebagainya, tidur dia tu tak dikira ibadat. Contohnya praktikal dia betul.
Maknanya orang yang contohnya dia qiyamul Ramadan, dia bangkit bulan Ramadan, dia tarawih, kemudian dia buat qiyamul lail, katakan kan, ataupun dia buat qiyamul lail, dia tidur, kemudian dia tidur siang. Kata para ulama, syarat dia tak, kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa dia, syarat dia tak memudaratkan pekerjaan esok dia. Esok pagi tu kalau dia ada kerja, tak boleh lah. Kalau dia nak tidur dekat tempat kerja, dia kena buat kerja lah. Tapi kalau dia katakan cuti kan, cuti, orang yang bekerja dia cuti, ataupun orang yang pencen tak ada masalah. Dia katakan dia nak fokus malam kan, malam dia nak kerja Lailatul Qadar kan, katakan kan, fokus malam tu kan, dia iktikaf apa semua kan. Jadi esok tu dia kata okey, aku lepas syuruk, lepas solat, lepas subuh tu, bukan lepas subuh terus lah, maknanya lepas okey waktu duha tu ataupun nak masuk waktu zuhur tu, aku tidur lama sikit lah, tidur kan, sampai asar katakan, sebab aku nak cas sampai ni lah, sampai zuhur, kemudian asar tu nak tidur lagi katakan. Boleh tak? Boleh. Kalau tak memudaratkan pekerjaan dia, boleh, harus. Itu maksud kalau kita nak praktikkan perkataan ulama salaf yang kata tidur orang berpuasa tu ibadat. Dengan syarat apa? Syarat dia tak memudaratkan pekerjaan dia. Janganlah dia ada kerja kan, bos dia bayar gaji mahal-mahal, oi engkau banyaklah kan, banyak sangat kau bagi alasan bulan puasa, kau culas, itu dibimbangi, ditakuti, tidur tu tak jadi ibadat lah. Dia kata aku nak tidur dekat office, tu culas. Itu tak tidak mencapai apa panggil spesifikasi yang benar kan dalam masalah tidur ni. Tidur dalam bulan Ramadan maknanya bukan kata tak boleh tidur langsung pada siang hari, maknanya tidur yang jadi ibadat. Tidur dia sebenarnya tak ada hadis yang sahih kata tidur ibadat tu. Walaupun ada sebahagian ulama kata ada hadis yang marfu', tak salah Ibnu Rajab pun, Al-Hambali rahimahullah ada. Wallahu ta'ala alam, tapi diperselisih lah, tetap still diperselisih. Tapi ala kulli hal, kita terima, katakan tidur orang berpuasa tu ibadat, tapi kita kena spesifikkan, kita kena perincikan macam mana tidur orang berpuasa tu jadi ibadat. Kalau dia buat benda lara ke, buat benda yang maksiat ke, lepas tu dia tidur, tak jadi ibadat. Letih sebab apa? Dah bulan puasa duk tengok movie, tak boleh. Lepas tu dia kata tidur tak larat, tak solat tarawih apa semua, itu tak jadi ibadat. Kalau dia bangkit keesokan pagi tu dia tidur, lepas tu kata inilah ibadat aku puasa. Tak. Pasal malam tadi kau bermalam untuk apa? Dia kalut duk marathon apa, drama TV lah, apa drama filem lah, apa benda, tak jadi. Tu tidur dia keesokan pagi tu tak jadi ibadat. Tapi kalau malam tu dia sibukkan dengan Quran, dia baca Quran, dia tadarus, dia tarawih, lepas tarawih tu dia tadarus, kemudian dia iktikaf pula kan, kemudian dia qiyamul lail, dia tahajud lagi, dia tarawih apa bersama imam dan sebagainya, kemudian dia letih pagi tu. Memang letih. Dia letih pagi tu, dia pun katakan cuti. Kalau orang yang bekerja dia cuti, dia boleh tidur. Maknanya tak ada isu lah. Kalau dia tidur dia dikira ibadat. Sebab dia dah niat untuk tidur tu untuk kumpul tenaga untuk dia ibadat lagi malam tu. Tapi kalau dia saja-saja je, malam tu dah lah tak solat tarawih katakan, ataupun tak buat apa langsung, ataupun buat benda yang lara ataupun benda maksiat, tak jadi ibadat. Mesti kena ada ibadat lah. Mesti kena kait dengan ibadat. Katakan orang yang bekerja jaga malam, jaga dia tak sempat untuk solat tarawih bersama dengan di masjid katakan. Dia kena buat apa? Baca Quran, sambil berjaga baca Quran. Tak ada masalah, tak ada isu. Dia boleh ambil pahala-pahala yang lain. Kan? Katakan dia bekerja shift malam. Ada orang yang bekerja shift malam dia tak boleh nak solat tarawih. Dia ada shift kerja kan. Tapi katakan kalau dia boleh diberikan kesempatan untuk solat di tempat dia tu, dia solatlah dengan mudah. Solat dengan mudah, tapi jangan sampai mengabaikan pekerjaan dia. Ataupun dia tak mampu baca Quran sambil jaga ke apa, kalau apa jadi guard ke apa kan, selalu kan. Orang akan tanya macam itulah selalu. Ataupun shift kerja malam, ataupun dia kerja tengah hari petang tu dia tak larat,
Maknanya dia boleh, sama ada dia tak larat nak pergi masjid, katakan 20 rakaat. Tapi yang penting jangan tinggalkan. Bangkit juga, buat 8 rakaat ke, buat dengan family ke pun tak jadi masalah. Jangan mengharamkan diri kita daripada kebaikan Ramadan tu terus. Serebut apa yang peluang yang ada. Maknanya bukan setakat solat tarawih saja. Kalau kita tak mampu hal tu, buat yang ni. Jangan tinggalkan semua. Jangan maksudnya tak ada langsung, maknanya tak ada langsung bahagian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu dhabit kita nak kata tidur seseorang itu, tidur orang yang berpuasa pada siang hari macam mana tidur tu jadi ibadat. Itu kita kena faham betul-betul. Bukannya semua bentuk jenis tidur lepas daripada subuh tu sampai ke maghrib, itu bukan ibadat tu. Itu melampau kan. Dia sampai tinggal solat zuhur ke, sampai lewat-lewatkan solat asar ke, tak jadilah ibadat. Dia mesti dhabit dia tidur tu maknanya untuk mendapatkan tenaga untuk berjaga malam, untuk beribadat pada waktu malamnya, itu baru dikira tidur ibadat. Itu jangan kita salah faham. Baik. Ramai orang dia bagi alasan dia tapi tak buat apa pun. Kan. Duk main media sosial, duk main game kan. Itu laralah. Tak dapat, kita kata iyalah dia dapatlah pahala puasa tapi tak kuranglah kan. Jadi kurang, apatah lagi kalau buat benda-benda lara, buat maksiat pula. Tu na'udzubillah min zalik. Wallahu taala yahdina ila sawa'is sabil. Semoga Allah Taala memberikan kita petunjuk pada jalan yang benar. Baik. Mana tadi? Okey. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن استماع الشيطان الذي يسد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث رسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره أغناه عن البدع والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها. Barang siapa yang memasangkan telinganya untuk mendengar kalam Allah dengan hatinya, dengan tadabburnya, dengan pemahamannya, maka cukuplah Al-Quran itu, kalamullah itu, daripada dia mendengar pendengaran syaitan. Maknanya mendengar apa? Nyanyian-nyanyian, muzik-muzik dan sebagainya. Yang menghalangnya daripada mengingati Allah. Dan juga daripada salat yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Ini merujuk kepada nyanyian, muzik. So ni nanti akan masuk dalam lepas pada fitnah kubur ni akan masuk tentang masaidi syaitan, tipu daya syaitan pada muzik, nyanyian. Akan diperincikan perbahasan dia. So kita masih lagi berbaki ni, tapi itu tasyawuq untuk kita bagi tahu apa yang akan datang. Kita akan bincang dalam perbahasan kelas kita ini insya-Allah. Itu akan bincang kemudian dengan terperinci. Jadi cukup kalau orang yang dia dengar Quran, dia tadabbur, dia faham, dia belajar Al-Quran kan. Dia faham, tadabbur, tafsir, belajar tafsir, dengar bacaan, dengar pemahaman kan, maka cukup dia daripada dengar nasyid-nasyid, lagu-lagu muzik. Tak perlu kasidah-kasidah yang mengarut-ngarut muzik ke, gendang-gendut ke apa benda semua tu, tak perlu. Yang dapat menghalang dia, perkara-perkara tersebut dapat menghalang dia daripada mengingati Allah, daripada solat, dan dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Nyanyianlah, muzik dan sebagainya. Wa kadzalika man asgha ilaihi wa ila hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulliyati. Dan demikian juga orang yang benar-benar memberi fokus, memasangkan telinga mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghayatan. Dan dia berniat untuk mencontohi petunjuk dan ilmu yang datang daripada hadis, tidak datang daripada selainnya, maka cukuplah dia daripada bid'ah-bid'ah dan pendapat-pendapat dan juga pegangan-pegangan dan juga syatahat wal khayalat, lintasan-lintasan hati dan khayalan-khayalan yang merupakan was-was bagi jiwa dan juga khayalan-khayalannya. Jadi tak perlulah pada pendapat-pendapat yang syadz, pendapat-pendapat yang pelik. Kalau kita dah berpegang teguh dengan sunnah, dengar betul-betul hadis, mengaji hadis kan. Tak ada masalah kita mengaji mazhab pun, tapi yang penting kita tahu mazhab itu berpaksikan kepada dalil, dalil yang sahih dan sebagainya. Bukannya kita dah dalil tu dah jelas-jelas sahih, kita buang dalil tu, kita ambil pendapat-pendapat mazhab yang
tak tepat ataupun yang bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah jelas-jelas lah, yang tidak ada kita kata urus benda yang khilaf dekat situ. Itu pun masalah kan. Jadi tak cukup kita juga daripada bila kita dah belajar hadis, belajar Quran, belajar sunnah, cukup daripada kita nak dengar benda-benda yang pendapat-pendapat falasifah, pendapat ahlul kalam, pendapat filosofer ni, inilah apa tokoh ini, orientalis ini, tokoh itu, tak perlulah. Sebab kita dah cukup dengan Quran dan sunnah kebenaran. Itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Rasa cukup setakat itu, naktafi bihadzal qadar. Ada soalan? Syarat beramal ada 3 kan Pak Ustaz. 1 Islam, 2 ikhlas kerana Allah, 3 ittiba' Rasul. Ini sebahagian ulama meletakkan syarat yang ketiga Islam, sebab dipisahkan antara ikhlas dengan Islam. Tapi tak jadi isu. Maknanya 2 ataupun 3 ke, yang penting 2 tu, 1 tu Islam tu dah termasuk dalam ikhlas. Dah masuk dalam ikhlas. Ittiba' kan, itu ittiba' lah. Jadi 2 ke 3 ke macam pembahagian tauhid lah, sama juga. Ada ulama kata 3, ada ulama kata 2, tapi pembahagian dia yang 2, 3 tu dah masuk dah. Ini tak ada isu. Syarat beramal ada 3. Islam, ikhlas kerana Allah, 3 ittiba' Rasul. Ya, betul kan. Tapi kalau taklid macam, kalau taklid, tengoklah taklid, benda apa yang ditaklid kan. Kalau dia taklid pada dalam masalah akidah, tak boleh taklid. Dalam masalah pegangan, i'tiqad, tak boleh taklid kan. Maknanya dia kena tahu dalil, dia kena tahu bukti, hujah. Dia tak boleh taklid secara membabi buta. Sama juga dalam masalah amalan, dia pun sebenarnya tak boleh taklid secara membabi buta. Dia kena tahu amalan. Dia kena bertaklid dengan taklid yang celak. Taklid dengan mengikuti dalil. Sebab tu sebagian ulama kata kalau ikut dalil tu tak kira taklid dah. Ikutlah, itu kira ittiba'. Masalahnya kalau taklid buta, itu jadi masalah. Jadi kalau taklid buta, tak diterima lah amalan. Kalau ditaklid tu, taklid buta maknanya dia tak ittiba', dia hanya ikut tanpa mengetahui apa kebenaran kan. Kalau dia ikut orang yang betul, tak ada masalah, amalan dia diterima. Tapi masalahnya dia ikut orang yang sesat. Itu taklid ni perlu diperincikan. Taklid yang dibenarkan, taklid kepada mazhab yang muktabar, dan bukan kita tak tahu langsung. Sebab zaman sekarang ni tak mungkin kita nak kata kita terus taklid, sebab orang ajaran-ajaran yang menyeleweng, sesat dan sebagainya pun banyak. Penyelewengan. Jadi tak boleh dah kita kata atau asal kita ikut ustaz je lah, taklid ustaz je lah, ustaz tu jadi penceramah tu YouTube kat sini dalam ni dia. Tak, mesti kita kena ada kemampuan untuk mengetahui, maknanya kita tahu apa sumber dia kan. Maknanya sumber dia apa kan, apa dalil hadis dia kan. Belajar mazhab pun sebenarnya tak ada kan, kita kata tak ada alasan kita kata belajar mazhab tak tahu dalil. Tak, dalam mazhab tu sendiri, kitab-kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi pun penuh dengan dalil, ada dalil. Cuma kita rajin atau tak kita mengaji, kita cari guru yang benar lah dalam manhajnya itu. Jadi kalau taklid, dia lawan pada ittiba' lah, taklid buta. Kalau dia taklid celak ni contohnya dia tahu ini dalil imam ni, dalil mazhab ni, ini dalil dia Quran dengan hadis gini. Okay, dia pun ikut, dia pun taklid dengan imam tu sebab imam tu telah membawakan dalil dan dia tahu dalil ni, itu sah lah, ittiba' lah. Dia kira ittiba' juga, dia masuk dalam kategori ittiba'. Tapi kalau dia taklid buta, dia tak tahu ni kata ni, Tok Syekh kata ini, Tok Guru kata macam ni, tapi berlawanan dengan dalil, berlawanan dengan hadis, dia ikut juga, itu berlawanan dengan syarat yang ketiga yang disebutkan, ittiba'. Dia tak kira ittiba'. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita sambung pada kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.